Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pengajian memahami hukum Allah Subhanahu wa taala dalam harian kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dapat lagi kita menuntut ilmu dan meneruskan pengajian kita memahami hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari dan juga malam-malam sebagai khilfah, sebagai suatu iktibar dan juga pengajaran bagi siapa yang ingin mengambil pengajaran daripadanya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan juga siang sebagai khilfah, gantian. Malam siang gantian, yang mana daripada gantian malam dan hari itu suatu perkara yang dapat kita tazakkur, yang kita ambil pengajaran dan kita ambil iktibar juga bagi mereka yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berlalu hari, berlalu malam kita dalam bulan Ramadan, dan subhanallah beberapa detik lagi kita akan tinggalkan bulan yang mulia ini. Kita akan tinggalkan tetamu Allah yang mulia ini yang datang setiap tahun sekali, yang mana di dalam tahun ataupun dalam bulan Ramadan ini merupakan suatu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang tidak ada had, pengampunan yang tidak ada had, kebebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada had. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk umat-umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil peluang dalam bulan Ramadan, sehingga kan dalam hadis mengatakan barang siapa yang sempat mendapat Ramadan, sempat untuk berpuasa bulan Ramadan, sempat untuk mendapat rahmat dalam Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, setiap bulan, setiap tahun akan berganti dan akan datang lagi Ramadan. Itu sudah pasti, setiap tahun mesti ada bulan Ramadan Hijri. Tahun Hijri akan datang bulan Ramadan, akan datang. Akan tapi yang kita tidak tahu ialah adakah kita yang akan sempat bulan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Begitulah sunnah Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan, yang Allah adakan di atas muka bumi ini, untuk kita ambil tazakkur dan pengajaran perubahan malam dan juga hari itu, daripada bulan hingga ke tahun, hingga ke kurun lamanya. Alhamdulillah, bila kita dalam perakhiran bulan Ramadan, kita teringat kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita, iaitu kewajipan membayar zakat. Az-zakah, zakat ini kalau kita melihat rukun-rukun Islam yang 5, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan solat, membayar zakat dan juga berpuasa bulan Ramadan, juga berhaji ketika kita mampu. 5 rukun ini digelar sebagai rukun Islam kerana 5 perkara inilah yang menjadikan seseorang itu, membezakan seseorang itu sama ada ia Muslim ataupun bukan Muslim. Seseorang yang mendakwa sesuatu, apa-apa sahaja sesuatu yang dia dakwakan, kita perlukan suatu bukti, proof tentang dakwaan dia. Kita mendakwa, kita mengatakan Allah itu Tuhanku dan juga Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dakwaan ini memerlukan suatu bukti, yang mana bukti itu diambil kira jikalau kita sanggup mengorbankan perkara yang paling kita sayang. Disebabkan itu, kita ada salat yang mana kita korbankan waktu kita korbankan tenaga badan kita untuk kita salat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ada puasa, kita ada haji, yang mana kedua-dua ini melatih diri kita
untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertumpu tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan zakat. Zakat ini yang mana Allah fardukan dan wajibkan ke atas seorang hamba duit ataupun fulus ataupun harta yang mereka mempunyai, yang mana harta ini di dalam hati Banu Adam, di hati seorang manusia amat satu perkara yang dia cintai, kerana seperti mana kata Imam Ghazali, kerana hartalah yang membuatkan seseorang itu dapat hidup di dunia dengan senang lenang, dan menganggap bahawasanya hidup di dunia ini akan terus senang dan juga akan dipermudahkan dengannya adanya harta. Jadi Allah SWT fardukan fardu zakah supaya kita jadikan perkara yang paling kita suka di dunia ini dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita teringat zakah, kita teringat bahawasanya zakah ini ialah suatu perkara yang kita kedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu korban harta kita yang banyak ataupun sedikit, yang kaya ataupun yang miskin. Apabila sampai waktu zakah, waktu wajibnya zakah, sanggup korbankannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah zakat itu di antara perkara yang membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah zakat itu seperti dalam hadis, ia menyucikan diri kita daripada sifat bakhil. Ia menyucikan harta-harta kita daripada kotoran-kotoran. Zakat juga membawa keberkatan kepada harta kita, yang mana kalau kita melihat dari segi logik akal fikiran manusia, Allah Subhanahu wa taala memfardukan sesuatu perkara dan menjadikan tarattub, teraturnya suatu perkara itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diikuti ataupun yang diselangi daripada syariat yang telah Allah gariskan. Kalau kita lihat dari segi logik akal, mereka yang ambil riba itu lebih kaya, tapi Allah kata mereka yang ambil riba tidak kaya, harta mereka musnah kerana riba. Kalau kita lihat secara logiknya, mereka yang sedekah, mereka yang keluarkan zakat akan miskin, hartanya berkurang, semakin berkurang, setiap tahun kena bayar zakat. Bila sudah sampai waktu untuk keluar zakat, dibayar zakat. Ada juga sedekah-sedekah yang sunnah. Dari segi logik akal fikiran manusia, ia mengurangkan harta, tapi Allah kata tidak. Syariat yang aku katakan dan sunnah, undang-undang di atas muka bumi yang Allah SWT letakkan ialah zakah, sedekah itu membanyakkan, memberi keberkatan kepada harta, dan riba dan perkara yang diharamkan, rasuah dan sebagainya itu menghancurkan harta. Hadirin hadirat, bila kita mengingatkan zakat, ia mengingatkan kita bagaimana seperti mana yang Rasulullah katakan, ialah harta yang diambil daripada orang kaya kepada orang yang tidak ada, orang yang miskin. Itu di antara faedah-faedah zakah, membersihkan harta, membersihkan diri sifat bakhil, menjadikan ekonomi suatu tempat ataupun suatu negara stabil, dengannya ada undang-undang ataupun bila dipraktikkan zakat. Ia juga mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah Rasulullah mengatakan bahawa zakat ini suatu suci untuk diri kita, suci untuk mereka yang berpuasa daripada segala kelalaian, daripada segala perkara-perkara yang dilakukan ketika berpuasa. Mengingatkan kita pada perkara-perkara itu. Itulah faedah-faedah kita dalam zakah. Hadirin hadirat sekalian, zakah ini dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna penyucian dan juga pembiakan, berakah. Seseorang yang mengeluarkan zakat seperti mana kita katakan menyuci hati, menyuci harta, menjadikan hartanya barakah, lebih bertambah barakah. Kadang-kadang barakah ini bukan dengan banyak. Barakah ini kadang-kadang mungkin wangnya sedikit, tapi adanya barakah, segala kegunaan, keperluan yang diperlukan cukup dengan duit yang sedikit itu. Itu yang dimaksud sebagai barakah. Perkara yang sedikit tapi digunakan dengan keperluan yang banyak. Hadirin hadirat, zakah ini wajib ke atas seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang lelaki
baik yang lelaki, yang perempuan, yang muda, yang tua, yang anak kecil, yang bayi, semua mereka ini diwajibkan zakah selagi mana muslim, selagi mana digelar sebagai seorang yang muslim, mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib ke atasnya membayar atau wajib ke atasnya zakah. Akan tapi itu dari segi kewajipan. Dari segi pembayaran zakah, pembayaran zakah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bayaran zakat ini kepada mereka yang menanggung nafkah. Mereka yang menanggung nafkah orang-orang dari segi keluarga sendiri, anak ataupun ayah ataupun isteri, mereka inilah yang membayar zakat. Baik. Sebagai contoh nafkah. Nafkah ini kalau kita lihat dalam syariat Islam, nafkah itu wajib ke atas seorang muslim. Jikalau ada ayah yang tidak bekerja, yang tidak mempunyai harta, wajib kita beri dia nafkah setiap kali yang diperlukan. Begitu juga anak dan cucu dan ke bawah. Mereka ini pun kalaulah tidak bekerja, tidak mempunyai harta ataupun tidak ada sumber yang dapat mereka makan daripadanya, perkara yang mereka perlukan, wajib ke atas kita pun memberi dia nafkah. Begitu juga isteri pun wajib nafkahnya ke atas kita walaupun dia kaya. Jadi aliran nafkah, sumber nafkah itu daripada 3 penjuru. Atas, ayah, ibu dan ke atas, anak, cucu dan ke bawah, dan juga zaujah ataupun isteri selagi mana ayah dan juga ayah, ibu dan ke atas dan juga anak ke bawah tidak larat ataupun tidak mampu bekerja ataupun tidak mempunyai duit. Nafkah wajib ke atas seseorang itu. 3 penjuru ini, jikalau nafkahnya ke atas kita, seluruh zakat mereka dibayar mengenai daripada harta kita. Baik. Dari segi wajib zakat, mereka diwajibkan zakat selagi muslim. Anak yang baru kecil, yang kecil, yang baru lahir, wajib zakat. Ayah yang sudah tua, wajib zakat. Tapi bayaran zakat itu hartanya dikeluarkan daripada kita yang membayar ataupun kita yang menanggung nafkah mereka. Itu perkara yang sangat penting yang perlu kita perlu fahami. Mereka yang menanggung nafkah, mereka itulah yang wajib membayar zakat orang yang mereka tanggung. Baik. Itulah perkara yang wajib kita ketahui tentang pembezaan antara orang yang wajib bayar zakat, orang yang wajib zakat dan orang yang wajib yang membayar zakat. Kewajipan zakat seperti mana kita katakan ke seluruh orang muslim, kecil, besar, perempuan dan juga lelaki, muda, tua, budak kecil, selagi mana cukup syarat yang kita akan sebutkan, semuanya itu wajib. Dari segi bayar zakatnya itu ialah atas mereka yang menanggung nafkah. Baik, ini setakat ini yang kita wajib kita ketahui. Yang kedua, bilakah seorang itu wajib dalam membayar zakat? Bilakah seorang itu wajib membayar zakat? Seorang itu wajib membayar zakat apabila dia itu sudah sempurna puasanya dan masuk ke bulan selepas Ramadan, iaitu Syawal. Seorang berpuasa, kemudian bila habis puasanya, iaitu bila habisnya bulan Ramadan, masuk dalam juzuk bulan Syawal, wajib ketika orang yang sebegini bayar zakat ataupun wajib ke atas dia zakat. Sebagai contoh, hari dalam Islam ataupun suatu hari dalam Islam masuknya apabila dengan tenggelamnya matahari. Apabila tenggelamnya matahari, sudah masuk hari yang kedua. Kalaulah sebagai contoh hari ini hari Isnin, masuknya hari Selasa bila tenggelamnya matahari pada hari Isnin ni dinamakan sebagai malam Selasa. Sudah jadi hari yang baru. Begitu juga bulan, begitu juga tahun, begitu juga minggu. Bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan apabila tenggelamnya matahari pada akhir hari bulan Ramadan. Seseorang bila seorang muslim yang sempat bulan Ramadan, apabila sampai pada akhir bulan Ramadan, akhir hari bulan Ramadan, 29 hari bulan ataupun 30 hari bulan Ramadan, dia ini muslim, kekal muslim, hidup sehingga tenggelamnya matahari. Bila tenggelamnya matahari sudah masuk Syawal.
Bila sudah masuk Syawal, wajib ke atas orang yang sebegini zakat fitrah. Baik, berlainan bila seorang itu yang tidak sempat dengan bulan Ramadan. Sebagai contoh, dia ada anaknya lahir selepas tenggelamnya matahari dalam akhir hari bulan Ramadan. Anak ini tak wajib zakat. Ayahnya tak wajib keluarkan zakat atas nama anak yang baru lahir selepas hari bulan Ramadan. Begitu juga mereka yang meninggal dunia sebelum sempat keluar bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari sebagai contoh meninggal seorang Muslim. Adakah wajib kita keluarkan daripada hartanya sebagai zakat fitrah ataupun tidak? Ataupun daripada warisnya, adakah wajib kita keluarkan untuk bayar zakat fitrah? Tidak wajib, kerana dia tidak mendapat juzuk bahagian daripada Ramadan dan juga bahagian daripada bulan Syawal. Jadi yang pertama yang kita wajib orang itu berpuas ketika seseorang itu wajib membayar zakat fitrah apabila dia sempat juzuk bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Yang kedua, seorang itu wajib zakat fitrah apabila dia mempunyai harta lebihan daripada keperluan asasi. Islam meletakkan, Rasulullah SAW menggariskan dalam zakat fitrah ada suatu keperluan asasi. Keperluan asasi ini bila seseorang itu tidak ada keperluan asasi pada hari rayanya, maka tidak wajib baginya zakah. Seseorang yang ada keperluan asas pada hari raya dan juga malam raya hari pertama itu, tapi dia ada lebihan daripada keperluan asasi itu, lebihan itu ialah suatu mi'yar ataupun suatu kadar yang diwajibkan padanya zakat fitrah. Baik, apakah keperluan yang digariskan oleh Rasulullah SAW? Seluruh Muslim yang mempunyai nafkah ataupun mempunyai makan minum dan pakaian dan keperluan asasinya pada hari raya dan malamnya, hari raya pertama dan juga malam raya yang kedua, raya yang pertama dan juga malam rayanya, iaitu malam yang kedua, malam raya yang kedua. Mereka yang punya keperluan pada satu hari dan malam ini, yang punya makan minum dan cukup seluruhnya pada hari ini, kalau ada lebihan daripada itu, maka orang sebegini wajib membayar zakat fitrah. Ini kebiasaannya orang semuanya ada, alhamdulillah. Kebiasaannya orang alhamdulillah tidak sampai fakirnya sampai tidak ada makan 2 hari tak ada makanan. Alhamdulillah. Kadang-kadang seorang itu miskin, tapi subhanallah untuk hari raya dan juga malamnya ada makanan. Dan ada makanan, ada minuman untuk dia makan. Tapi seorang yang mampu dalam zakat fitrah, bila seorang itu mempunyai keperluan asas dalam hari raya dan juga malamnya, kalau dia mempunyai lebihan daripada keperluan asas itu, maka hukum dia wajib zakat fitrah daripada hartanya. Taib. Keperluan asas ni bukan untuk dia sahaja, dia dan juga tanggungan nafkah dia. Kalaulah dia dan tanggungan nafkah dia sebagai contoh satu hari memerlukan dalam $50 sebagai contoh memerlukan $50 dalam satu hari dan satu malam. Lebih daripada $50, kalau seorang itu mempunyai lebih daripada $50, maka wajib ke atasnya membayar zakat fitrah. Jadi faham kita sekarang ini, bilakah wajib kita zakat fitrah? Wajib zakat fitrah sebagai kesimpulannya ada 2. Bila seorang itu sempat dengan juzuk bahagian bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan yang kedua mempunyai lebihan harta daripada keperluan asasi dirinya dan diri tanggungan nafkah. Kedua-dua ini bila cukup keadaannya pada seorang Muslim, maka wajib ke atasnya zakat fitrah. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita ambil beberapa perkara lagi tentang zakat, apakah yang perlu kita keluarkan dalam zakat dan apakah yang perlu kita raikan dan kita jaga dalam kita membayar zakat fitrah. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita faham diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
dan semoga kita menyampaikan kepada orang-orang yang diperlukan mengenai hukum Allah Subhanahu Wa Taala tentang zakat fitrah. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.